Bab akhir, bab kerja lah. Sembang senang, sembang boleh cakap je. Bab kerja, agih kerja, bab bahaya dan bab payah. Kita berdepan dengan keadaan yang mana pembohongan dan pembodohan itu adalah benda yang berulang-ulang setiap hari. Najib ingat dia boleh letak 2-3 benda dekat Facebook dia, dia confident orang akan ikut bulat-bulat. Orang ikut bulat-bulat, bukan semua orang lah, adalah geng-geng dia je yang duk ikutnya. Tapi ialah, kalau pembohongan dan pembodohan itu tidak dilawan ataupun tidak diperbetulkan, ataupun kita tak alihkan kepada perkara yang sebenar, pembohongan dan pembodohan yang berulang-ulang diulangi akhirnya menjadi satu kebenaran lah apabila dia tidak dilawan. Sebab itu kita perlukan seberapa ramai yang mahukan perubahan, yang mahu kekalkan supaya kita berada ke arah yang lebih baik. Tidak kiralah parti mana yang memerintah. Sebab saya pernah jadi orang biasa 3 tahun. I can tell you this, I actually didn't care. I live in my life with my life. Saya rasa hidup saya ini, orang lain, siapa pun jadi kerajaan tak ada kesan kat saya. Saya tetap kena bayar gaji budak-budak saya. Saya tetap kena cari bisnes untuk bayar gaji budak-budak saya. Dia tak ada kesan. Saya tak pernah dapat satu sen kerajaan mana pun berkuasa. Dan percayalah, itulah perasaan kebanyakan orang biasa. Sebab tu bagi saya, dia tak kisah sangatlah menteri mana ke kerajaan mana. Aku tak peduli sangat pun. Saya tak nak orang bodoh jadi menteri. Saya tak nak orang yang korup jadi menteri. Saya tak nak orang yang niat dia tak betul. Kalau ada menteri daripada parti satu lain, parti lain ke, tapi dia rajin, dia buat kerja dan dia jujur, saya okey je sebenarnya. Sebab itu saya tak nak kita terlalu taksub pasal orang itu, orang ini, pasal parti itu, parti ini. Rakyat mesti bersuara dan masing-masing yang menyokong parti masing-masing kena mainkan peranan itu. Kalau kita nak parti kita menang, maka kita kena tekan pimpinan kita supaya perform lebih baik lah. Supaya rakyat boleh tengok, diorang ni sebenarnya lebih maju dalam hal-hal yang menjaguhi rakyat. Kalau kita berjaya buat macam itu, memang kita menang lah. Tapi kalau kita tak berjaya, tiba-tiba ada parti lain yang nampak lagi laju, lagi dekat dengan rakyat, yalah, kalau bukan parti kita pun, tapi kalau dia bagus, dia buat amanah dengan baik, harapan kita ialah yang dapat manfaat itu semua orang, termasuklah kita. Sebab itu kita perlukan bantuan semua orang. Pertama, ini saya nak minta tolong lah. Saya salesman, biasalah sembang panjang, akhirnya ada benda nak jual kan. Dia macam orang jual ubat lah, sembang cerita ke laut, pusing, keluar hutan, masuk laut, semua dia nak jual ubat akhirnya kan. Jadi kita tak boleh buat semua ini kalau kita hanya harapkan 4-5 orang. Saya berjanji 1-2 perkara. Contohnya, insya-Allah setiap hari saya bangun, kawan-kawan yang lain, kita akan baca dan kita akan terus ketengahkan isu-isu ini. Kita akan ada kandungan digital, baik di media sosial, baik dalam bentuk penulisan, supaya kita dapat bantu mencerahkan pandangan dan pemahaman rakyat terhadap isu-isu ini. Ini tanggungjawab kita dan kita boleh buat. Tapi kita juga perlukan sahabat-sahabat yang dekat luar, tolong share, tolong sebarkan, tolong sambung perbincangan itu. Kalau betul, kongsi dengan orang. Kalau tak betul, perbetulkan. Kalau ada pandangan lain, sumbangkan pandangan lain itu supaya fokus rakyat kepada isu-isu macam mana kita nak menyelesaikan masalah-masalah ini. Saya tak nak sembang panjang malam ni apa nak buat 1, 2, 3, 4 ni, sebab kita ada 2-3 bulan lagi. Nanti kita sembang lah 2-3 bulan lagi satu persatu. Tapi yang penting kita nak beritahu, kita tak nak tumpu sangat soal serang menyerang politik ni. Kita nak cari penyelesaian dan ada benda-benda yang saya sebut tadi tentang 5 perkara besar. Tolong share, tolong sembang. Kalau ada kandungan yang boleh bantu pemahaman orang lain, bahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul saya dan sahabat-sahabat yang lain akan turun dan jumpa dan cuba
tiupkan balik semangat dan hidupkan balik keinginan terutamanya rakyat biasa untuk kita pertahankan perubahan yang kita dah dapat capai. Kalau yang rasa dah patah hati tu kena pujuk balik. Kalau yang rindu nak dengar jenaka pasal Rosmah, insya-Allah saya tengok balik, saya cakap balik kan. Sebab ada orang macam tu, dia kata saya dah tak minat YB sebab dah tak ada cerita pasal Rosmah. Mana isu yang baru yang kita boleh tumpu untuk menarik minat pengundi atas pagar, kita tumpu balik. Mana yang kami boleh buat, insya-Allah live Facebook ada. Lepas ni saya kalau kena TikTok, aku ber-TikTok lah kan. Tak follow siap korang. Yang mana saya boleh buat, kawan-kawan boleh buat, kita buat. Tapi tak cukup. Kita menang tahun 2018 dulu kerana gelombang rakyat itu boleh nampak. Setiap orang merasakan saya boleh buat sesuatu. Apa yang saya boleh buat? Tell me what I can do. Itu yang kita hilang dalam 2-3 bulan ini, di 2-3 tahun ini. Dulu 2016, 2017, 2018, you can feel people coming to you tanya, tell me what should I do. Kita kena hidupkan balik perkara itu. Dan sebab itu, kalau saudara-saudari pergi ke laman ayuhmalaysia.org, dulu susah bila orang tanya what can I do. Letih aku nak jawab WhatsApp satu-satu ni. Bukan sikit, 40,000 orang. Saya ingat dulu masa kita gerakkan sukarelawan, kita kena gaji seorang untuk jaga beratus-ratus WhatsApp group. Mampus dia tiap-tiap hari. Sekarang ada teknologi lebih baik. Jadi kita insya-Allah akan susun dan mengatur sumbangan orang biasa ini. Kita pakai app. Jadi saya minta orang yang duk tanya saya, hantar email, WhatsApp, duk tag saya, mudah saja, mulakan begini. Sebarkan seberapa banyak yang mungkin. Pergi ke laman ayuhmalaysia.org, muat turun aplikasi Sista. Saudara-saudari muat turun. Dulu ada 44,000 rakyat biasa yang mendaftar menjadi sukarelawan. Ini orang-orang yang membantu kita di seluruh negara sehingga memenangkan kita. Mereka yang telefon pengundi atas pagar, mereka yang ketuk pintu, mereka yang menjadi pacar. Saya minta kalau boleh kali ini seramai itu ataupun lebih ramai, tapi untuk memudahkan kita menguruskan macam mana kita memberi tugasan kepada setiap sukarelawan, saudara-saudari kena download, muat turun aplikasi Sista. Daripada itu, saudara-saudari boleh mula buat kerja. Sebab Sista menggunakan data sains di belakangnya. Kalau contohnya saudara-saudari nak jadi sukarelawan bagi Parlimen Shah Alam katakan, saudara-saudari akan diberikan maklumat mengenai pengundi atas pagar, siapa yang nak ketuk pintu, siapa yang nak cakap. Dan benda ni tak boleh nak buat masa seminggu masa pilihan rayanya, dia tak jadi. Dia kena buat selama yang mungkin. Hati manusia ni kali pertama dia telefon dia marah lagi, kali kedua dia kata telefon lagi dia ni, kali ketiga dia cair lah. Jadi dia perlu dibuat berkali-kali dan berkali-kali. Dan banyak cara yang kita kena buat. Tapi kalaupun kita berkobar-kobar semangat tapi tidak ada cara untuk kita menyusun gerak kerja kita dengan sistematik, pun kalah juga. Sebab itu yang kat luar sana, parti ke tak parti ke, tolong muat turun Sista. Boleh pergi ke laman ayuhmalaysia.org dan daripada situ muat turun, download terus. Sebab kalau tidak saya mengungkit, korang tiap-tiap hari mengacau aku suruh balik politik. Sekarang saya dah balik. Korang tak download, siap korang. Mana Aci macam itu? Saya letih tau, tiap-tiap malam anak saya tanya, Daddy pergi mana? Kenapa balik lambat? Jadi kita semua kena main peranan lah. Saya yang memang liat sangat ni sebab aku malas lah sebenarnya. Sebenarnya saya serik dah. Serik berkempen untuk pilihan raya ni. Letih. Letih. Tapi sebab kita tahu ada masalah besar, saya kembali, sahabat-sahabat semua kita perbetulkan. Jadi yang dekat luar sana, korang jangan jadi tukang tepuk tangan saja. Download,
mula daftar jadi sukarelawan dan mula kita gerakkan di kawasan-kawasan untuk kita mula mendekati pengundi atas pagar. Bila pengundi atas pagar tengok dia orang ni sebenarnya betul-betul nak cuba, dia dah mula buat kerja, dia akan naik semangat balik. Dan semangat itu yang kita perlukan, kerana kita perlu pastikan kadar keluar mengundi itu melepasi 80%. Sebab sekarang ni bukan orang sokong UMNO, orang tak nak keluar mengundi. Dan yang tak kena keluar mengundi ni besar kemungkinan yang sokong kita lah. Jadi kita setakat nak mengayu kat dia, marah kat dia, kenapa tak nak keluar, nak salahkan COVID, benda ni tak akan membantu. Kita hanya boleh yakinkan dia kalau kita pujuk hati dia, ketuk hati dia, yakinkan dia bahawa kita faham, kita minta maaf, but we really need you and we are, insyaAllah kita mungkin boleh naikkan kadar keluar mengundi itu 10-15%. Kalau kita masuk pilihan raya dalam 3-4 bulan lagi, kalau kadar keluar mengundi itu melebihi 70%, UMNO pun bungkus juga. Jadi kita masih ada masa, tapi kita tak boleh bercakap pasal politik sajalah. Kita perlukan hidupkan balik, dan untuk hidupkan, tiupkan semangat, panaskan balik mereka, kita perlukan seberapa ramai sukarelawan. Sebab sukarelawan yang kat bawah ni, yang nak ketuk pintu, yang nak panggil, yang nak buktikan bahawa ini bukan soal pimpinan politik berebut jawatan, ini soal rakyat, ini soal setiap daripada kita ada tanggungjawab. Dan yang ketiga, lepas ni saya tutup mulut, saya balik, saya kena sebut yang ketiga. Tadi saya kata pertama, tolong share kandungan kan. Yang kedua, tolong download dan jadi sukarelawan. Yang ketiga, tolong bagi duit. Mudah ya, saya direct ya, tolong bagi duit. Sebabnya begini, pilihan raya zaman sekarang tidak lagi soal kempen, soal jentera, soal apa sangat. Dia soal persepsi yang dimainkan secara digital. Lebih daripada 70% pengundi sekarang mendapat berita mengenai politik ini daripada media sosial, daripada Facebook terutamanya. Twitter tu ada, tapi tak sebanyak Facebook. Dalam pilihan raya negeri Johor baru ini, bila dibandingkan belanja oleh BN dan PN berbanding belanja oleh calon-calon Pakatan Harapan, bila saya kata belanja tu, maksudnya berapa yang dibayar kepada Facebook untuk menghantar mesej dan juga kandungan kita kepada pengundi. Bezanya 10, nisbahnya 10:1. Maksudnya kita belanja RM1, UMNO Barisan Nasional PN belanja RM10. Itu masa tu saja, tak campur masa-masa lain. Sebab itu saudara-saudari, kita bermula dalam 10 tahun yang lepas, yang mana gelanggang maya ini kita menang. Kita yang menang dan membuka gelanggang maklumat maya 10 tahun yang lepas. Menjelang masuk pilihan raya umum ke 2018 yang ke-14 dua ni, kita yang betul-betul berada di depan dalam maya. Kalau ada Facebook Live, kita boleh sampai 50,000, 60,000 orang menonton secara live. Saya ingat kadang-kadang video saya dalam seminggu, tontonan 1 juta tu mainan saja. Kita kalah, bukan kalah, sayu dalam tempoh 1-2 tahun yang lepas. Sayu. Saya mula nampak macam ada benda tak kena dekat PRN Johor bila saya tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi ucapan, ada 5,000 orang tengok. Sebab dia bukan seorang pemidato yang hebat, dia pemidato biasa je, tapi ada 5,000 orang tengok. Saya tengok pula grand finale yang Pakatan Harapan buat, saya rasa 1,000 lebih ya. Sedangkan grand finale yang Pakatan Harapan buat tu 3 parti gabungan, 1,000 orang lebih. Maknanya kita sudah tewas di gelanggang maklumat yang paling utama. Ini gelanggang maklumat yang kita terokai. Jadi nak tak nak, kita kena terima hakikat bahawa medan pertempuran untuk PRU akan datang bukan lagi soal ceramah sangat ke apa, bukan.
Dia sebenarnya soal maya di media sosial. Dan soal maya ini maknanya kita perlukan bayar kepada Facebook, kita kena target, kita kena tengok pengundi macam ini, dia suka maklumat macam ini, maka kita kena bayar Facebook untuk hantar maklumat itu kepada mereka. Lebih banyak kita kena buat kandungan, dan kandungan maya ini bukannya dapat percuma. Kita perlukan kumpulan yang membangunkan kandungan ini. Kita perlukan digital marketer yang betul-betul tengok data. Operasi ini bukan lagi cerita main-main dekat Facebook macam kita biasa buat. Dia perlukan operasi yang tersusun.